Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak pelajar, khususnya buat anak-anak pelajar tahun 5 KPFX. Okey, bertemu lagi kita pada kali ini masih di dalam pelajaran ibadah tahun 5. Okey. Jadi sebelum kita memulakan pembelajaran, jom terlebih dahulu kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Okay, baik anak-anak pelajar, kita teruskan lagi pembelajaran kita pada kali ini. Masih di dalam unit yang pertama berkenaan dengan solat jamak dan qasar. Okay, jadi sebelum ini, sesi pembelajaran sebelum ini kita dah tengok dah berkenaan dengan pengertian solat jamak, pengertian solat qasar, pengertian solat jamak qasar, jenis-jenis solat jamak. Okay, jadi pada kali ini kita akan teruskan lagi kepada perbincangan ataupun pelajaran berkenaan dengan syarat-syarat solat jamak dan qasar. Jadi tak semestinya kita boleh saja-saja je kita nak solat jamak. Boleh ikut contoh hari ni nak solat jamak lah, nak solat qasar lah hari ni. Okey, kita tengok dulu apakah syarat-syarat dia kalau kita nak buat solat jamak dan qasar. Jom kita tengok. Okey, syarat-syarat solat jamak dan qasar. Ketika kita bermusafir, solat boleh dikerjakan dengan memilih salah satu di bawah ini. Bila kita bermusafir, apa maksud musafir? Musafir ini adalah berjalan jauh. Maknanya kita berjalan jauh. Jauh tu sejauh mana? Ingat tak? Jarak perjalanan yang kita pergi dengan tujuan yang baik, bukan untuk kita buat maksiat kepada Allah. Jadi jarak perjalanan itu mestilah melebihi 2 marhalah ataupun bersamaan dengan 89 km. 89 km ataupun lebih. Lagi bagus. Okay, jadi bila kita bermusafir, masuk waktu solat. Okay, untuk solat kita ada 4 pilihan. Okay, pilihan yang pertama qasar dan jamak. Qasar dan jamak maksud dia kita pendekkan bilangan rakaat dan kita himpunkan 2 solat dalam satu solat. Contoh macam ni, kamu pergi KL, contoh Kuala Lumpur daripada Kuantan. Kamu pergi KL, okay, jarak daripada Kuantan ke Kuala Lumpur melebihi 89 km. Masuk waktu Zuhur. Okay, jadi kamu banyak urusan dekat Kuala Lumpur, jadi kamu nak himpunkan antara solat Zuhur dan Asar dan kamu nak pendekkan rakaat dia daripada 4 kepada 2. Jadi itu namanya jamak takdim. Dan kita buat secara qasar. Okay, Zuhur, lepas tu Asar. Okay, jadi kamu himpunkan Zuhur dan Asar, buat dalam waktu Zuhur. Solat Zuhur kamu buat 2 rakaat, solat Asar kamu buat 2 rakaat. Itu maksud dia. Itu pilihan yang pertama. Faham? Okay. Pilihan yang kedua adalah kamu solat jamak sahaja tanpa qasar. Kamu jamak sahaja. Masalah yang sama, kamu pergi KL, lepas tu masuk waktu Zuhur. Kamu buat solat Zuhur dan kamu buat solat Asar tanpa kurangkan bilangan rakaat. Jadi kamu himpunkan Zuhur dan Asar. Zuhur kamu buat 4 rakaat, Asar pun kamu buat 4 rakaat. Faham? Itu pilihan yang kedua. Kita jamak Zuhur Asar tanpa qasar, 4 rakaat, 4 rakaat. Okay. Pilihan yang ketiga adalah qasar tanpa jamak. Faham tak? Qasar tanpa jamak. Maksudnya, kamu solat Zuhur waktu Zuhur, kamu solat Asar pada waktu Asar. Tapi waktu Zuhur tu kamu buat 2 rakaat je. Kamu tak buat 4 rakaat. Jadi kamu solat Zuhur 2 rakaat. Lepas tu masuk waktu Asar pula, kamu buat solat Asar 2 rakaat juga. Itu pilihan yang ketiga. Maknanya kita kurangkan bilangan rakaat sahaja tanpa kita himpunkan solat Zuhur dan Asar sekali. Faham tak? Jelas kan? Ustaz rasa jelas. Okay. Yang keempat adalah secara solat sempurna. Solat sempurna macam ni.
Masuk sahaja waktu zuhur, kamu solat zuhur macam biasa 4 rakaat. Lepas tu masuk solat asar, masuk waktu asar, kamu solat asar 4 rakaat juga. Macam biasa, macam hari-hari. Jadi, ada 4 pilihan bagi orang yang bermusafir ataupun berjalan jauh melebihi 89 km. Yang pertama tadi, dia solat qasar dan jamak. Jamak dihimpunkan zuhur dan asar, dia buat 2 rakaat, 2 rakaat. Yang kedua, dia jamak tanpa qasar. Dia himpunkan zuhur dan asar tapi dibuat 4 rakaat, 4 rakaat. Yang ketiga, dia qasar tanpa jamak. Maknanya zuhur dia buat 2 rakaat. Lepas tu masuk pula waktu asar, dia buat 2 rakaat. Dia tak ada jamak, dia tak himpunkan 2 waktu. Yang keempat, dia solat sempurna tamam macam biasa. Zuhur dia buat 4 rakaat, masuk waktu asar dia buat 4 rakaat. Jadi ini 4 pilihan bagi orang bermusafir, kamu boleh pilih. Boleh? Okey, ingat solat jamak dan qasar ni Allah bagi rufah, Allah bagi keringanan pada kita umatnya. Kita hamba dia. Maknanya kita ni Allah bagi keringanan. Maknanya tak setiap masa kita dapat peluang ini daripada Allah. Jadi orang yang bermusafir sebaik-baiknya dia ambillah kemudahan atau keringanan yang Allah bagi ini. Maka dia boleh pilih nak buat 4 jenis solat ni lah. Sebaik-baiknya kita ambil yang ni. Nombor 1 ni. Qasar dan jamak. Kita sempurnakan zuhur dan asar, kita buat 2-2. Sebab tak selalu kita dapat peluang ini daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh? Okey, itu cara solat. Ini kita tengok pula. Bagaimanakah syarat dia? Syarat. Nak solat tu macam mana? Tak semestinya bila kita berjalan jauh dah kita boleh untuk solat jamak dan qasar. Okay, kita tengok betul-betul. Okay. Syarat solat jamak takdim. Ini syarat solat jamak takdim. Okay, jamak takdim ni apa? Kita himpunkan 2 solat dalam waktu yang pertama. Kan contoh zuhur dengan asar kita buat waktu zuhur. Maghrib dengan isyak kita buat waktu maghrib. Okay, tengok syarat-syarat dia apa. Yang pertama, bagi orang nak solat jamak takdim, hendaklah menunaikan solat secara tertib dengan mendahulukan solat zuhur, kemudian diikuti solat asar dan solat maghrib, kemudian solat isyak. Jadi yang pertama macam ni. Bila dia nak solat jamak takdim, masuk waktu zuhur, dia nak solat mana dulu? Nak zuhur dulu ke asar dulu? Jadi untuk jamak takdim, bila masuk waktu zuhur, kita solat waktu yang pertama, maka kita ikut tertib. Maknanya kita solat zuhur dulu, lepas tu dah habis, bangun, baru sambung solat asar. Faham? Ataupun maghrib. Maghrib dengan isyak kita jamak takdim, kita solat maghrib 3 rakaat. Lepas tu kemudian bangun, kita baru solat isyak. Itu maksud jamak takdim. Kita dahulukan pada waktu yang pertama. Faham? Ikut susunan. Maknanya zuhur dulu, baru asar. Maghrib dulu, baru isyak. Faham? Jelas tak? Okay, yang kedua, hendaklah niat jamak takdim di dalam takbiratul ihram solat pertama. Jadi ketika kita mula-mula nak solat jamak takdim, zuhur dan asar, dalam ketika kita takbiratul ihram, angkat takbir, kita niat dalam hati, kita nak buat jamak takdim, zuhur, dijamakkan kepadanya asar. Faham? Macam tu. Nanti untuk lafaz niat tu kita akan belajar lepas ni. Boleh? Okay, seterusnya, yang ketiga, berturut-turut di dalam kedua-dua solat jamak. Maknanya kena berturut-turut. Jangan kamu selangi kedua-dua solat itu dengan tempoh masa yang lama. Jadi bila kita dah solat zuhur, bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, terus bangun untuk kita buat solat asar pula. Faham? Jangan lepas bagi salam, kamu pergi minum cicah biskut kat dapur ataupun makan roti dulu ke. Tak boleh. Dia kena berturut-turut. Faham? Jadi untuk isu yang berturut-turut tu nanti Ustaz akan jelaskan secara lebih detail. Contoh macam mana bila kita lepas solat zuhur kita terkentut. Batal wuduk. Nak buat macam mana? Adakah kena ulang balik solat zuhur tadi? Itu nanti Ustaz akan jelaskan dalam kelas. Ini cuma kamu kena tahu kena berturut-turut dalam kedua-dua solat jamak. Lepas selesai zuhur, bagi salam ataupun lepas selesai maghrib, bagi salam, terus bangun untuk solat asar dan juga solat isyak. Faham? Okey, kita tengok yang syarat yang kedua. Ini jamak takdim. Ingat, jamak takdim kita buat pada waktu solat yang pertama. Boleh? Ingat contoh zuhur asar kita buat waktu zuhur, maghrib isyak kita buat waktu maghrib.
Okey, kita tengok yang sebelah ni pula. Okey. Syarat solat jamak takhir. Jamak takhir. Jamak takhir ni apa? Okey, jamak takhir ni, kita ulang balik, jamak takhir ni adalah kita menghimpunkan dua solat fardu tetapi kita buat dalam waktu solat yang kedua. Contoh, kita himpunkan Zuhur dan Asar, kita solat waktu Asar. Maghrib dan Isyak, kita solat dalam waktu Isyak. Faham? Itu jamak takhir. Kita himpunkan dua solat fardu dan kita kerjakan pada solat yang kedua, waktu solat yang kedua. Faham? Okay, kita tengok syarat yang pertama. Hendaklah menunaikan solat dengan mendahulukan solat Asar, kemudian diikuti solat Zuhur dan solat Isyak, kemudian solat Maghrib. Faham tak? Jelas tak? Okay. Jamak takhir. Kita himpunkan dua solat. Kita buat dalam waktu solat yang kedua. Contoh Zuhur dan Asar, kita buat waktu Asar. Kita nak solat mana dulu? Zuhur dulu ke Asar dulu, ataupun Asar dulu, Zuhur dulu? Asar dulu, Zuhur kemudian. Okay. Cara dia, syarat dia, contoh kita nak buat Zuhur dan Asar waktu Asar, kita dahulukan buat waktu Asar dulu. Lepas solat Asar, bagi salam, baru naik, kita niat solat Zuhur. Maknanya macam ni. Kita dahulukan waktu solat yang masih ada. Contohnya Zuhur dan Asar kita buat dalam waktu Asar. Kita buat waktu Asar. Waktu tu waktu apa? Asar. Jadi kita dahulukan Asar dulu baru Zuhur. Faham? Bagi Maghrib dan Isyak pula, kita buat dalam waktu Isyak. Jadi mana nak kena dahulukan dulu? Maghrib ke Isyak dulu? Jadi kalau Maghrib dengan Isyak, kita buat dalam waktu Isyak, kita kena dahulukan Isyak dulu. Barulah waktu Maghrib. Faham? Maknanya kita dahulukan dulu bagi waktu yang masih ada. Faham? Sebab jamak takhir kita buat dalam waktu solat yang kedua. Faham? Itu syarat yang pertama. Yang kedua, hendaklah berniat jamak takhir dalam waktu pertama, iaitu Zuhur atau Maghrib. Faham tak? Hendaklah berniat dalam waktu solat yang pertama untuk kita buat jamak takhir. Contoh macam ni. Okey, Ustaz pergi KL daripada Kuantan, Kuala Lumpur. Okey, Ustaz sampai, waktu Ustaz nak gerak tu tak masuk Zuhur lagi. Bila Ustaz dah sampai keluar pada Kuantan sikit, dah masuk waktu Zuhur. Jadi Ustaz tak nak berhenti waktu Zuhur ni, Ustaz terus je sampai KL. Sampai ke KL dah masuk waktu Asar. Jadi Ustaz tak solat Zuhur lagi. Jadi ketika masuk sahaja waktu Zuhur, Ustaz dah niat, Ustaz nak buat jamak takhir, nak himpunkan Zuhur dengan Asar waktu Asar. Nanti dekat KL nanti. Jadi bila dah masuk waktu Zuhur, Ustaz kena niat. Ustaz kena cakap, okey, aku nak buat ataupun aku nak niat jamak takhir, nak buat Zuhur dalam waktu Asar. Faham? Kena buat macam tu. Jadi kena niat bagi jamak takhir, dia kena niat dulu waktu Zuhur tu ataupun pada waktu Maghrib yang dia nak buat jamak takhir, nak gabungkan Zuhur dengan Asar dalam waktu Asar, Maghrib dengan Isyak dia buat waktu Isyak. Faham tak? Dia berbeza dengan jamak takdim sebelum ni tadi. Jamak takdim tak perlu niat awal, maknanya kita niat terus dalam solat tu je. Sebab dia dahulukan Zuhur dan Asar. Berbeza dengan jamak takhir sebab kita tak buat dulu waktu tu. Macam Zuhur, Ustaz tak buat Zuhur dulu. Jadi bila Ustaz tak buat Zuhur, Ustaz kena niat awal-awal. Ya Allah, aku nak himpunkan Zuhur dan Asar, nak buat dalam waktu Asar ataupun jamak takhir. Dia kena niat. Jadi kalau orang yang tak berniat, dia kira dia tak solat Zuhur. Dosa dia. Sebab dia tak tahu, dia tak cakap pun dia nak solat jamak takhir. Faham? Boleh. Sama juga macam waktu Maghrib lah. Bila Ustaz keluar, Maghrib baru masuk. Tapi Ustaz nak solat Isyak. Combine dengan Maghrib. Jadi Ustaz kena niat awal-awal dalam waktu Maghrib tu nak jamak takhir. Boleh? Boleh jelas Ini beza sikit jamak takhir dengan jamak takdim. Yang ketiga, berturut-turut di dalam kedua-dua solat jamak. Sama macam tadi. Contoh, jamak takhir Ustaz buat solat Asar. Habis sahaja bagi salam solat Asar, Ustaz bangun terus untuk buat solat Zuhur. Macam Isyak juga. Ustaz habis solat Isyak, lepas tu Ustaz terus bangun untuk buat solat Maghrib. Tak boleh diselangi dalam tempoh masa yang lama. Faham? Kena berturut-turut. Boleh faham tak? Ini perbezaan antara syarat solat jamak takdim dan juga jamak takhir. Ini kena jelas. Kalau nanti, takut nanti kamu tertukar.
ataupun kamu salah faham. Nah, nanti takut solat kita tak sah. Kita dapat dosa. Tapi bila dah belajar ni, kamu boleh jelaslah tengok Boleh? Okey, satu lagi kita nak tengok syarat sah ataupun syarat solat qasar. Qasar ni apa? Qasar ni yang kita hanya pendekkan bilangan rakaat daripada 4 menjadi 2 je. Tapi qasar ini melibatkan hanya solat 4 rakaat je, iaitu zuhur, asar dengan isyak je. Ni je yang boleh kurangkan rakaat daripada 4 dia jadi 2 rakaat. Jadi bagaimanakah syarat untuk kita solat qasar ni nak buat 2 rakaat je? Tapi ni bukan jamak dia bukan jamak qasar, ni syarat nak qasar ni, syarat nak kurangkan bilangan rakaat ni. Okey, yang pertama, hendaklah perjalanan itu diharuskan oleh syarak. Jelas. Hendaklah perjalanan itu diharuskan oleh syarak ataupun kita berjalan jauh ni dengan tujuan yang baik. Contoh, kita pergi KL sebab nak ziarah nenek ataupun ziarah mak saudara, ataupun kita pergi sana sebab belajar, ada kursus ke. Jadi itu niat-niat yang baik. Jadi ini bila cukup, bila kita dah tahu niat kita niat yang baik, lebih daripada 89 km boleh buat solat qasar. Yang kedua, jauh perjalanan tidak kurang daripada 2 marhalah. Macam Ustaz cakap tadi, mestilah melebihi 2 marhalah bersamaan dengan 89 km. Jadi, jangan kamu duduk kota Sas ni nak pergi Gambang, nak pergi mandi air terjun, mandi Taman Tema water park, pergi Gambang. Tak cukup pula 89 km. Kamu terus buat solat jamak dan qasar. Tak boleh lah, tak cukup syarat. Jadi, kamu kena solat macam biasalah kalau tak cukup syarat. Yang ketiga, berniat qasar di dalam takbiratul ihram. Kena niat qasar. Maknanya niat qasar. Contoh macam ni, sahaja aku solat fardu, 2 rakaat qasar kerana Allah Ta'ala. Maknanya solat zuhur daripada 4 rakaat, kita terus tunaikan buat 2 rakaat je. Tapi kena niat dalam niat tu. Sahaja aku solat qasar kerana Allah Ta'ala. Contoh, sahaja aku semayang isyak 2 rakaat qasar kerana Allah Ta'ala. Ataupun kalau kita jamak, ataupun kita himpunkan 2 solat dan kita buat qasar, kita kena sebut qasar tu dalam niat tu. Okay. Yang keempat, tidak berimamkan orang yang solat sempurna. Macam ni. Tidak berimamkan orang yang solat sempurna. Contoh, kamu nak solat maghrib ni, kamu nak solat isyak ni, nak buat 2 rakaat, kamu pergi dekat masjid. Imam baru jangkat takbir. Imam solat isyak berapa rakaat? Imam kat masjid 4 rakaat. Kamu buat 2 rakaat, kamu nak qasar. Jadi kalau imam rakaat kedua, dia nak naik rakaat ketiga, takkan kamu nak duduk je bagi salam kiri kanan. Tak boleh. Faham? Jadi orang yang solat qasar, dia tak boleh berimamkan dengan orang yang solat sempurna. Boleh? Ni kamu kena jelas. Jangan kamu join, kamu masuk telinga orang solat sempurna, dia naik, kamu bagi salam. Tak boleh macam tu, batal solat kamu. Sebab kamu tak ikut imam. Tapi kalau kamu nak solat macam biasa, tak nak qasar, tu boleh. Tapi ni sebab kamu nak solat qasar. Faham? Ni ada isu dia, ada permasalahan dia. Nanti untuk lebih jelas, Ustaz akan teruskan dalam kelas. Boleh? Okay, yang kelima, solat yang diqasarkan itu terdiri daripada solat 4 rakaat. Ni macam Ustaz cakap tadi lah. Solat qasar ni hanya khusus kepada solat yang 4 rakaat sahaja. Solat yang 3 rakaat macam solat maghrib tak boleh. Solat yang 2 rakaat macam solat subuh tak boleh. Dia hanya 4 rakaat je. Iaitu solat zuhur, asar dan isyak. 3 solat je. Solat zuhur, asar dan isyak. Boleh? Okey. InsyaAllah. Okay, jadi ini sahaja pembelajaran kita pada kali ini berkenaan dengan syarat-syarat solat. Syarat-syarat solat jamak dan qasar. Apa syarat solat jamak taslim, apa syarat solat jamak takhir dan juga apa syarat solat qasar. Boleh? Okay, Ustaz harap kamu boleh faham. Kalau tak faham nanti boleh tanya Ustaz dalam kelas lah. Okay, InsyaAllah kita berjumpa lagi pada sesi pembelajaran akan datang. Semoga perkongsian pada kali ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.